darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Hari ni aku akan share dengan korang pengalaman aku pergi ke perhentian beberapa tempat. Contoh dia macam bila aku perjalanan, aku akan singgah ke toilet, aku akan berhenti ke petrol pump. So aku akan share dengan korang apa peristiwa yang terjadi. Sikit sebanyak aku akan share dengan korang. Sebenarnya cerita dan pengalaman aku di tajuk sebegini panjang. Banyak peristiwa yang berlaku selama aku pergi berjalan-jalan dan berhenti di mana-mana tempat. Cuma aku akan kongsikan untuk video kali ini sedikit-sedikit sahajalah. Sebab hari ni aku tak berapa sepenuhnya sihat. Sebab aku baru selesai 2 dos vaksin. So Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Cuma efek dia dekat aku untuk dos yang kedua ni terlalu strong. Aku kena alahan yang sangat banyak. Contoh dia macam aku alergik, badan aku naik ruam, lepas tu aku demam panas beberapa hari, lepas tu aku muntah-muntah. Aku memang sangat-sangat teruk. Ya, sampai hari ni pun kalau aku bercakap lama ataupun terlalu laju, dia memberi efek di mana aku cepat tak cukup nafas. So, aku rasa macam tak selesa. So disebabkan aku rindu nak bercerita, disebabkan aku rindu dengan korang, so aku share dengan korang pengalaman aku di hari ini, okay? Peristiwa pertama ni terjadi di Shell. Aku tak nak mention Shell mana-mana, tetapi pada waktu tu aku nak beli air mineral. So masa aku pergi tu, kedai dia dah tutup tau. Dia dah memang selak dengan something lah. So kedai tak boleh masuk. Jadi aku pergi dekat bahagian yang orang selalu macam kaunter kecil tu kan, yang orang selalu isi minyak tu. Aku pergi dia, aku cakap, bang, saya nak beli air boleh? Lepas tu jurujual tu macam diam je. Aku pun macam pelik, dia tak dengar ke apa, sebab dia macam buat busy gila, dia main dia punya PC ke apa benda ke, aku tak tahulah. Lepas tu aku macam geram sikit, aku terketuk sikit kat bahagian bawah yang tempat dia nak letak barang tu kan. Aku ketuk-ketuk kan bunyi kuat sikit kan. Lepas tu aku cakap, bang, saya nak beli air boleh ke? Lepas tu dia pun cakap, ya macam tu kan. Lepas tu aku pun cakap, okey, nak air mineral satu, kalau nak beli benda lain boleh. Lepas tu dia tak jawab, dia macam aku macam keretnya dia ni kan. Lepas tu tak apalah, aku diam je. Lepas tu berapa dia macam tu. Tapi cara dia cakap tu macam laju, macam seolah-olah macam rushing something tau. Aku pun tak tahu. Lepas tu aku cakap satu. Dia pun pergi ambil. So masa dia pergi ambil tu, aku macam biasalah nak keluarkan duit. Aku pun buka lah dekat beg aku tu. Lepas aku dah settle tengah kira-kira duit macam tu, tiba-tiba ada seorang lagi jurujual tu datang. Kak, nak apa? Dah bagi tahu dah. Aku macam tu kan. Dah bagi tahu dah. Lepas tu dia macam, Kak nak apa? Dia macam tu. Lepas tu dah bagi tahu dah. Aku pun macam sebab since cara dia tu macam biadab sikit, macam, Kak nak apa? Macam dengan muka-muka sekali. Aku pun dah bagi tahu dah. Aku pun macam tu kan. Lepas tu dia cakap, bagi tahu apa ya? Dia tu macam, tak, ada seorang lagi tu dah bagi tahu dah saya nak air. Lepas tu dia pun macam tu ya, macam dia lama gila macam tu. Aku macam tengok dia macam tu ya. Lepas tu dia pun cakap, saya kerja seorang ni Kak. Dia kata kawan saya tak datang lagi. Jangan buat pelik Kak. Dia macam tu. Dia budak lelaki, style macam umur belasan macam tu kot. Cara dia bercakap macam kerek kan. Lepas tu aku pun cakap, oh ya ke, nak air satu. Aku macam malas nak layan kan. Takkan aku nak explain kat dia pula benda yang terjadi tadi. Lepas tu dia pun ambil satu. Sambil dia ambil tu, dia macam style budak-budak hip hop sikit tau. Aku tak tahu sebab dia macam cara dia tu macam tu lah. Lepas tu dia pergi ambil air, dia tutup peti air dia laju-laju macam tu kan. Lepas tu aku pun tengok je. Aku tak berapa perasan sebab kedai, bahagian kedai tu dia macam perasan tak yang ada macam beberapa rak kacang ke apa, dia orang dah susun tau. Dia tak macam kedai asal bila kita pergi waktu siang. Tak tahu dia susun tu untuk apa, tapi dia dah jadi macam tak nice lah, macam berterabur. So aku tak boleh nampak direct, tak boleh nampak jelas dekat peti air tu tau. So sebab tu lah aku tak apa-apa perasan dengan staff yang pertama aku beli air tu. So bila budak tu datang, dia bagi satu je kan, macam saya tahu dekat sini, dia macam tu. Lepas tu aku ya, terima kasih, aku betul pergi. So aku tahulah yang aku bercakap tadi tu adalah jelmaan, hanya nak ganggu. Sebab budak tu macam seolah-olah macam tak tahu apa-apa, and tak nampak pun macam dia pura-pura. Sebab dia kata dia memang seorang, and cara dia cakap tu memang serius dia seorang. So aku faham lah itu hanya jelmaan sahaja. Nasib baik tak ada orang masa tu. Lepas tu aku pun belah. So itu adalah peristiwa yang pertama terjadi waktu dekat Shell.
Peristiwa kedua ni pun berlaku di Petropam, tetapi di toilet. Masa tu aku nak pergi toilet, aku memang dah tak tahan sangat-sangat. Aku tak ingat masa tu aku sakit perut ke aku nak buang air kecil, yang pasti memang aku tak tahan. So aku macam agak sedikit rushing. Jadi bila aku sampai kat situ, ada sekumpulan orang tua ni, diorang nak masuk toilet tau. So ada yang pegang tongkat, ada yang slow motion macam tu kan. So bercampur lah, ada Melayu, ada Chinese, ada Indian. So diorang ni geng orang tua, dan aku perasan waktu kereta parking tu, aku yang perasan satu van ni memang ramai orang tua tau. Jadi aku faham lah ini mungkin group tu lah, dia orang pun nak masuk toilet. Jadi kita ni walaupun kita tak tahan, kita nampak orang tua, kita biarkan dia orang masuk toilet dulu. Lepas tu adalah seorang kakak ni datang, dia datang duduk belakang aku. Lepas tu dia tanya kat aku, tak masuk ke? Lepas tu aku cakap, oh ada orang, aku cakap tu. Lepas tu dia pun, okey. Lepas tu kita orang tunggu lah, tunggu. Ya Allah, lama sangat-sangat tau orang tua ni. Jadi aku macam, aduh, dah tak tahan dah ni kan. Aku pun kata, boleh ke masuk toilet lelaki, sebab toilet lelaki kosong. Tapi aku macam tak, macam aku cakap macam tu. Lepas tu orang yang belakang ni, tak apa ke dia macam tu kan. Lepas tu macam, tak boleh kot, tak apalah, tunggulah kan. Lepas tu dia cakap, memang ada orang ke kakak yang belakang aku tu cakap macam tu. Lepas tu aku cakap, orang tua, aku lambat sikit. Lepas tu dia pun, okey. Lepas tu kita orang tunggu macam dah boleh tahan lama. Agaknya sis tu tak tahan rasanya, dia geram, dia pun pergi tu. Ya ke? Macam tak ada orang je. Dia macam tolak-tolak pintu tu. Lepas tu dia tolak-tolak kosong. Lepas tu lah tak ada orang lah. Lepas tu terus masuk. Dia macam dia rentak pintu tu. Mungkin dia rasa aku macam menipu dia ke apa ke. Alam. Lepas tu aku macam, alamak. Lepas tu aku macam pelik. Sebab aku memang tak, aku rasa macam aku memang tak ada perasan pun yang diorang dah keluar tau. Maksudnya geng-geng warga tua ni. Lepas tu aku macam diam je lah, aku tunggu. Lepas tu sis tu dah keluar, baru aku masuk toilet dia. Tapi dia macam kerek lah. Dia macam, aku tak tahu, aku rasa dia takut aku game dia ke apa ke. Lepas tu baru aku masuk. Lepas tu bila aku dah settle buat air kecil semua, aku pun keluar. Dan aku memang tak dengar satu suara pun kat luar macam suara geng-geng warga tua ni. Sebab waktu diorang first tadi, waktu diorang kumpulan tu agak sedikit bising lah. Macam ada bunyi-bunyi jugalah, perbualan apa benda aku tak pastilah. Tapi yes, bunyi air pun tak ada. Lepas tu okey, lepas tu aku pun keluar. Lepas tu bila sampai masa aku nak pergi ke kereta, bila aku nak jalan tu, aku nampaklah van warga tua tu ramai-ramai tu semua kan. Okey, lepas tu aku pun pergi ke kereta. Bila dah masuk dalam kereta, aku nak ambil barang kat bonet macam tu, aku baru perasan yang sebelah situ sebenarnya kosong. Maknanya yang aku nampak dekat parking tadi, van warga tua tu sebenarnya tak ada, memang kosong. Jadi daripada awal, daripada aku nak membuang air kecil tu sehinggalah aku sampai ke toilet dan sehingga aku balik semula, apa yang aku nampak tu sebenarnya tak ada. Hanya nampak sementara jelmaan yang hanya nak mengganggu aku, hanya nak mengganggu mata aku pada masa tu. So aku macam terkejut sebab benda tu adalah sangat real. So benda-benda macam ni lah yang kadang-kadang membuatkan aku keliru. Tetapi akan sebab dia hilang tiba-tiba, aku tahulah itu hanya jelmaan. Sebabnya pada awal pun sama juga kan, aku nampak dia orang masuk toilet sedangkan sis tu tak nampak pun. Jadi bila sis tu macam nak marah aku, baru aku tahu betul juga kalau betul-betul ada. Sedangkan tadi aku memang nampak semua masuk dalam toilet dan pintu tutup rapat tau. Bila sis tu tolak, macam dia macam struggle sikit, memang kosong. Peristiwa ni berlaku pada waktu malam juga. Masa tu berhenti di satu perhentian kedai makan. So kedai makan ni tepi jalan je, ada beberapa kedai. So before berhenti tu, ayah aku dah tanya kat aku, dah cuba tengok dulu kedai mana yang okey sikit. And then aku pun cakap, sebenarnya semua tak okey, tapi yang ni okey kot sikit macam tu. So ayah aku pun berhentilah kat kedai tu. Ayah aku pun nampak, aku pun nampak, family aku pun nampak, maknanya kedai tu memang ada. Aku faham macam tu lah. Sampai je dekat kedai tu, aku rasa macam tak selesa sebab aku tengok keadaan sekeliling, macam apa yang ada dekat situ, meja ke apa-apa yang ada dekat situ lah, semua macam tak kena. So aku memang tak order apa-apa tau. So ayah aku je yang order. Ayah aku dengan mak aku kot. Lepas tu diorang share macam mana entah makanan kan. So ayah aku order air. Air pun aku tak order tau, sebab aku akan teliti betul-betul kedai tu. Jadi waktu tu membuatkan aku rasa sangsi sebab di kedai tu ada aquarium tau. Ada seekor ikan besar. And then di aquarium, bawah dia tu ada satu lagi aquarium. Kat situ ada seekor udang besar, tapi udang tu pelik sangat-sangat. Mula-mula waktu first kita orang masuk ke kedai tu, aku tak nampak tau. Aku macam tak cam udang tu. Bila dah duduk, baru aku perasan yang udang tu sebenarnya lain macam. Sebab apa aku cakap macam tu? Bahagian mata dia macam mata manusia. Yes, bentuk biji mata dia macam kita. Dia tak bulat tau. So aku macam teliti tengok dan aku yakin mana ada udang yang mata manusia.
sebab dia ada mata hitam dan mata putih sebiji macam mata manusia. Jadi aku macam terkejut, tetapi aku macam tak nak pandang sebab ayah aku pun dah order, mak aku pun dah order. Jadi aku tak nak buat bising lah kat situ. Cuma reaction aku memang lain lah. Aku macam diam, aku tak cakap betul. Ayah aku bertanya kenapa tak nak order. Aku macam tak apalah kan, aku macam tu. Aku memang tak ada pilihan sebab aku tahu lepas pada tu perjalanan kita orang memang tak ada kedai, memang gelap kiri kanan hutan. So aku macam kalau aku tak nak berhenti, ayah aku dah ngantuk, dia nak minum. Aku pun layankan je lah. Sebabnya peristiwa tu yang aku berani sangat sebab ayah aku pun nampak kewujudan kedai tu, mak aku pun nampak. Maknanya family aku memang nampak tau kedai tu. Jadi nak kata kedai tu tak wujud pun macam tak mungkin sebab semua nampak. Lepas tu kejadian dia agak lebih memelikkan bila mana aku tengah duduk tu. Aku nampak staff dekat dalam, maksudnya pekerja dia dekat bahagian dia punya tempat masak tu. Dia macam ni dapur dia kan, kat sini ada tembok sikit, lepas tu ada terbuka dan kita boleh nampak dia orang kat dalam tu. Kenapa aku rasa aku macam sangsi sama ada dia sebenarnya real ataupun fake? Sebab macam aku pernah cerita sebelum ni kan, dekat video-video aku lain, kalau aku rasa yang dia tu memang tak ada, dari segi apa tau, dari segi macam kita tak ada apa-apa. Tapi kalau jemaah yang macam manusia, tapi dia akan pelik sikit daripada mana, kalau kepala dia tak tally, leher dia lari sikit, tangan sebelah panjang yang melampau. Kalau belah sini macam ni, di sebelah sini dia akan lebih panjang, kaki lebih panjang. So aku rasa macam ni bukan manusia ni kan. Tetapi yang ambil order dekat mak aku, ayah aku, semua tu adalah memang nampak orang macam manusia, bukan nak kata alam lain lah. Jadi aku pun macam sangsi kat situ, tapi aku tak nak cakap, takut mata aku je yang nampak begitu ke macam mana ke. Jadi aku biar je lah. Lepas tu adalah seorang pekerja dia ni datang, terus lalu kat depan tu, dia duduk betul-betul dekat dengan aquarium tu tau. So dia duduk kat situ, dia pandang aku. Bila dia duduk je, dia terus pandang macam ni. Jadi aku pun macam tengok dia tu, aku terus pandang bawah. Aku tak adalah jeling ke apa, cuma bila dia tengok aku tu, aku terus macam tu seslow pandang bawah. Tetapi walaupun aku pandang kat meja, aku rasa aku yakin dia memandang aku sebab kita terasa, kita kan boleh rasa orang pandang kita. So entah macam mana mata aku ni terpandang balik dia. Jadi bila aku pandang balik dia tengok, daripada dia macam ni kat aku kan, dia terus macam ni kat depan. Lepas tu baru aku terperasan, dia lepas dia kepala dia kan macam ni kan, daripada tengok aku tu dia ke depan macam ni, dia terus silang kaki dia. Lepas dia silang kaki dia tu, yang dia bersilang tu, yang belah sini ni adalah tak ada tau, dah putus, seolah-olah macam putus dan nampak daging real, nampak macam kau bayangkan kaki kena potong bulat-bulat, memang nampak daging dan apa semua, tapi darah dia tak ada, macam kecil, cuma nampak merah-merah macam baru dipotong, maknanya nampaklah daging dia apa semua tu kan. Aku macam terkejut je tu, aku terus pandang bawah. Aku tak ada cakap kat ayah aku, tapi mak ayah aku semua dia orang kata, tu kenapa tu? Dah lain je, apa tu, cepatlah ayah kan. Macam ayah aku pun minum cepat-cepat, kita terus belah. And then dalam perjalanan tu ayah aku tanyalah, so aku macam tak apa-apa cerita. Aku macam sampai sekarang pun aku tak cerita detail tu, dan aku tak ingat aku pernah cerita kat dia orang ke tak. Jadi itulah peristiwa dekat kedai makan. So sikit sebanyak aku nak beritahu kat sini, kalau korang drive jauh kan, kalau korang dah lewat malam, get ready awal-awal, berhenti dekat Shell ke apa ke, Petronas ke apa ke, ataupun get ready pada rumah ke, pergi 7E ke apa, belilah air, kopi ke, Nescafe, apa-apa benda semua dalam kereta. Get ready awal-awal, elaklah daripada berhenti kat kedai-kedai bukan-bukan, sebab kita risau kan. Kadang-kadang bukan sahaja kita risau dari segi apa, bukanlah aku nak menakut-nakutkan korang, tak ada. Cuma kalau korang berhenti, in case lah kedai tu sebenarnya tak wujud, tapi mata korang je nampak entah apa-apa korang minum, tak mustahil tau, sebab perkara macam ni biasa terjadi, bukan sekadar orang yang boleh nampak hantu tau. Maknanya benda-benda macam ni tak mustahil. Okay, so kena untuk alternatif lain untuk berhati-hati kalau drive malam, nak seorang ke kan, get ready lah semua tu. Kalau korang tahu korang jenis cepat ngantuk, get ready lah air, roti ke apa ke, elak daripada berhenti entah kat mana-mana je. Kejadian seterusnya berlaku di RNR. Kalau korang perasan dekat RNR ni, toilet dia panjang and banyak kan. So dekat RNR ni, masa tu dalam pukul, tak lewat mana pun, dalam pukul 8 lebih macam tu aku nak masuk toilet dia. Toilet perempuan ni jarang sikit tau masuk, macam kalau dah lewat-lewat jarang lah perempuan ada kat dalam tu. Masa aku masuk tu ada 2 orang je. Itu pun diorang dah siap membuang apa semua. Jadi diorang dah memang tengok cermin, dah betul-betul tudung apa semua. And then diorang keluar. Begitu time aku masuk betul-betul nak membuang tu,
tu diorang dah keluar. So memang aku je kat dalam tu. Aku tak dengar pun step daripada luar, aku tak dengar pun ada sesiapa masuk. Suddenly aku dengar macam bunyi orang tengah aku tak tahu dia mop ke, dia buat menyuci ke apa, tapi jenis yang bunyi lah, dia macam do something kat lantai tau. Lepas tu dengarlah kuat. Lepas tu tak lama pula tu diiringi dengan macam suara macam macam tu. Lepas tu aku pun macam okay, mungkin cleaner. Tapi aku macam pelik, cleaner tu datang daripada mana? Atau mungkin dia duduk dekat belah tepi, aku tak nampak kan. So perasaan takut tu hilang bila aku dah positifkan mungkin dia kat tepi tu. Bila aku dah siap, macam biasalah aku akan pergi kat toilet, aku akan pergi kat cermin. Bila aku pergi kat cermin, aku dah basuh tangan semua, aku betul-betul tudung kan. Bila aku tengah betul tudung tu kan, suara yang na tu dah tak ada. Dia dah tak menyanyi apa-apa. Lepas tu bunyi macam kuat sangat, macam orang memberus tau. Sungai bunyi betul-betul orang memberus. Korang boleh bayangkan bunyi memberus tu memang sangat-sangat kuat, seolah-olah macam mengamuk ke apa ke tak pasti. Lepas tu bunyi tu kuat dan aku rasa bunyi tu macam dia tak menyuci tau, seolah-olah dia macam mengarah ke arah aku. Sampai betul-betul macam tu, aku terus macam tu kan, aku terus terpandang belah tepi daripada apa yang aku dengar tu. Aku pandang macam tu. Lepas tu bunyi macam ketang, tahu tak, macam seolah-olah kau memberus. Bila kau sampai kat destinasi tu macam kau lepaskan berus kayu yang dia terjatuh kat lantai. Korang boleh bayang tak bunyi dia macam mana? Bunyi tang jatuh macam tu. Aku macam terkejut. Tapi aku memang tak nampak apa-apa jelmaan tau dekat area-area aku tu. Maksudnya macam jemaah benda lain tu adalah yang duduk sikit apa semua. Itu memang biasa ada dekat dalam tandas, memang ada lah. Ni cerita dia yang betul-betul dekat dengan aku, seolah-olah macam apa yang aku dengar bunyi tu. Dia macam bunyi berus yang datang kuat, datang betul-betul depan kau, rasa macam bingit gila telinga. Penyapu yang dipegang tu jatuh. Seolah dia ada kat depan aku. Jadi bila aku tak nampak. Aku jenuh lah. Aku cari-cari tak ada. Lepas tu bila aku dah pusing kan, cermin kan depan aku. Bila aku dah pusing kat depan tu lah, baru aku nampak macam dia pakai baju cleaner, tapi muka dia sebelah sini macam hancur. Dia macam kat bahagian tepi ni dah tercabut. Kiranya, okay, muka kita kan macam ni kan. So belah sini dia dah terkopek. Dia dah separuh macam tu. Jadi biji mata dia tahu tak macam tengkorak. Pernah tengok cerita Terminator? Terminator bila dia dah hancur sebelah tu kan. Kat situ lah nampak biji mata dia macam tu je. Mesti korang rasa macam dia ni nonsense ni, macam movie. Ni bukan movie tau. Ni memang real. Nampak macam tu dekat dalam cermin tu. Mungkin pada masa tu jemaah yang aku nampak tu memang menyerupai seperti itu. So itulah dia perkongsian aku tentang perhentian. Sebenarnya tujuan aku share pengalaman ni bukan aku nak menakutkan korang. Aku tahu yang ramai tengok video ni semuanya berani, semuanya hebat-hebat, banyak dah tahu semua ilmu-ilmu agama, surah-surah semua, lebih hebat, jauh lebih hebat daripada aku. Tetapi aku still nak kongsi since aku mengalami dan since aku seorang yang boleh melihat benda-benda macam tu. Jadi pengalaman aku bukan sahaja aku tau. Setidak-tidaknya kalau korang tak boleh nampak pun, kalau dah diizinkan dengan izin Allah nak bagi korang nampak, maksudnya dia nak uji korang dengan macam tu, korang akan nampak. Jadi nasihat aku, kurang-kurangkanlah. Kalau lewat malam, kurang-kurangkanlah berhenti di tempat-tempat yang orang kata yalah macam tu. Kalau nak pergi boleh, kalau macam isteri nak pergi toilet ke, suami nak pergi toilet ke, boleh. Maksudnya setidak-tidaknya adalah teman, terutamanya pada perempuan ni kadang-kadang dia lemah. Kalau tiba-tiba turn waktu dia pergi tu, dia nak nampak ke apa ke, dia terkejut, kita takut anything happen. So benda tu lebih kepada risiko lah, macam keselamatan, bukan lebih kepada kita nak takut pada benda tu, sebab dia pun makhluk Allah juga. Jadi bukan itu yang aku nak utamakan kat sini. Di samping aku share pengalaman macam ni, ada baiknya juga dari segi keselamatan. Okay, ambil yang baik-baik je lah. Sekiranya ada kesilapan di dalam perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah SWT. Segala keburukan, kekurangan itu datang daripada diri aku sendiri. Aku dah penat sangat-sangat. Aku tak tahulah efek vaksin kedua ni memang teruk. Sorry kalau penyampaian aku agak tidak baik. Setidak-tidaknya aku rasa macam seronok juga sebab aku dah share pengalaman aku dengan korang. Aku dah bercakap walaupun aku tak nampak korang, walaupun aku tak kenal korang. Korang komen tu dah membuatkan aku rasa macam korang ada dengan aku. Terima kasih sangat-sangat sebab ada dengan aku daripada awal sehinggalah sekarang ni, dan insyaAllah yang ke depan kalau panjang umur sihat tubuh badan. Okay guys, so stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.